Okay, baik. So kita sambung untuk bahagian A. Kita tengok dahulu untuk soalan yang pertama. Okay. Soalan yang pertama, tengok dia kata situ nyatakan akas. Okay, dia suruh nyatakan akas bagi implikasi di bawah. So implikasi kita dekat bawah ni. Jadi apa yang dia nak adalah dia minta kita untuk menyatakan akas. Tadi kita dah bincang. Akas itu adalah terbalik. Okay, terbalik daripada apa? Daripada pernyataan yang asal. So implikasi ni inilah yang asalnya adalah yang ini. So seterusnya nyatakan sama ada akas tersebut adalah benar ataupun palsu. Dan kat sini apa yang dia suruh kita buat? Yang pertama dia suruh kita tulis akas. Yang kedua dia suruh kita buat tentukan sama ada akas kita tu adalah satu yang benar ataupun palsu. Jadi kita boleh tentukan berdasarkan kepada kita punya perkiraan kita. Okey, yang pertama kita buat akas dahulu. Okey. So macam mana nak bina akas? Tengok kita ada dua. Jika hash lebih besar daripada 20, maka kita ada hash lebih besar daripada 7. Okey, so sekarang ni bila kata sebuah akas, maknanya kita terbalikkan semula yang apa yang ada kat sini. Jadi apa yang kita dapat adalah jika, okey, so kita tulis jika, ambil yang biru letak kat depan. Okey, so hash lebih besar daripada 7, maka, okey, so kita letak yang kuning tu dekat belakang. Maka hash lebih besar daripada 20. Di sini sahaja kita dah betul dah dapat dah satu markah. Okey, kemudian tengok soalan dia nak apa satu lagi, dia suruh nyatakan sama ada akas kita ni adalah akas yang benar ataupun palsu. So macam mana kita nak tentukan kebenaran dia? Tengok hash lebih besar daripada 7. Hash lebih besar daripada 7. Apa nombor yang lebih besar daripada 7? 8, 9, 10, 11 dan seterusnya lah. Okey, kemudian dia kata hash lebih besar daripada 20. So yang lebih besar daripada 20 ialah 21, 22, 23, 24 dan seterusnya. Okey, so di sini kita lihat adakah 21 ni okey lebih besar daripada 8? Tak, bukan. Okey, so bila tidak maknanya dia adalah satu pernyataan yang palsu. Okey, so kita letak sini pernyataan yang palsu. So lengkap jawapan kita, maka kita dapat lagi satu markah. Nampak kan? Okay, next adalah kita lihat untuk yang berikutnya. Okay, kita tengok yang kedua kita ada tulis kesimpulan untuk melengkapkan hujah berikut. Okay, so kita nak kena buat kesimpulan, kita nak lengkapkan hujah berikut. Jadi macam mana caranya? Okay, so premis satu. Tengoklah dalam premis satu, premis tadi kan kita nak lengkapkan hujah. Ingat tadi kita dah buat ulang kaji berdasarkan nota tadi tu. Okey, so yang pertama kita ada X sama dengan 3 dan yang kedua kat sini kita ada 5X tolak 5 sama dengan 10. Okey, 5X tolak 5 sama dengan 10. So dalam premis yang kedua, dia kata X bukan sama dengan 3. So, di sini kita nampak dia menggunakan kaedah penafian untuk menafikan kita punya premis yang pertama. Jadi, maknanya apa? Jika X adalah sama dengan 3, maka 5X tolak 5 sama dengan 10. Tapi sekarang ni dia kata X tak sama dengan 3. Bila ada ni, simbol sama dengan ada tanda ni, maknanya bukan sama dengan 3. Okey, so bila bukan sama dengan, jadi yang warna biru kita akan ambil sama juga. 5X tolak 5 bukan sama dengan 10. Dia akan jadi macam ni. Okey, kita menggunakan perkara yang sama. Sebab sini dia guna penafian, maka dalam jawapan kita pun kita guna penafian. Okey, sebab kalau dia jadi bukan, maka dia bukan. Kalau dia benar, maka dia akan jadi benar. Macam tu je. Konsep dia sangat mudah. Okey, so kita akan dapat sini satu markah lagi. Dah, selesai. Baik, kita pergi pada soalan yang kedua. Okey, dalam soalan yang kedua, kita besarkan sikit. Soalan yang kedua, apa yang dia minta adalah tuliskan akas. Nampak? Okey, sekarang ni kita nak tulis akas. Sama macam soalan pertama tadi kan? Tulis akas. Okey, kita ada dia nak yang pertama akas, yang kedua
kita nak songsangan. Yang ketiga kontrapositif. So kita ingat balik yang kita dah belajar tadi. So akas, okey, kata kunci dia adalah terbalik. Okey, kemudian songsangan, okey, apa dia punya kata kunci? Penafian. Okey, penafian daripada implikasi yang asal. Okey, penafian yang asal. Kemudian kalau kontra, okey, kontra positif, apa yang kita ada? Okey, kontra positif adalah terbalik. Okey, terbalik daripada songsangan. Okey, so ayat kita, jika X adalah sama dengan 3, maka 6 tambah X adalah sama dengan 9. So bila kata akas, maknanya kita kena terbalikkan. Yang belakang akan tukar pergi duduk depan. Jadi kita akan dapat jika, okey, jika 6 tambah X adalah sama dengan 9, okey, maka X adalah sama dengan, okey, 3. Dah selesai, dapat 1 markah. Nampak? Sangat-sangat mudah. And then yang kedua, okey, sekarang ni dia nak songsangan. Songsangan kita nafikan. So nak nafi macam mana? Cara nak nafi ada dua sahaja. Sama ada kita guna perkataan yang bukan ataupun kita guna perkataan tidak. So di sini kita ada X sama dengan 3. So kita nak nafikan dia senang sahaja. X sama dengan 3. Kita nak nafi, kita buat stroke kat sini. Dia jadi X bukan sama dengan 3. Okey, maka okey, dia nafikan semua. Jadi yang belakang pun kita nafi juga. 6X sama dengan 9, kita nafikan dia. Maka kita akan dapatlah satu jawapan yang betul. So dapatlah kita 1 markah. Okey, baik. Seterusnya, kontrapositif. Bila sebut kata kontrapositif, maknanya kita terbalikkan dia daripada songsangan. Jadi yang warna kuning duduk belakang, yang warna biru kita tukar letak depan. Jika dengan maka dia kekal. Jadi kita akan dapat 6 tambah X bukan sama dengan 9, maka X bukan sama dengan 3. So kita akan dapat lagi 1 markah. Nampak? Simple dan sangat senang. Baik, seterusnya kita tengok ada soalan ke? Cikgu laju, kalau bagi tahu laju kan, kalau laju sangat bagi tahu. Okey, so next kita tengok soalan nombor 3. Nombor 3 pun sama sahaja sebab dia konsep ni bila kita dah faham, dia akan jadi sangat-sangat mudah untuk kita selesaikan. So A, tentukan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. So dia kata 0.15 darab 10 kuasa 4 ialah suatu nombor dalam bentuk piawai. So adakah dia ni adalah nombor dalam bentuk piawai? Jawapannya adalah tidak. So kalau tidak, maknanya apa? Maknanya adalah palsu. Dah selesai. Yang kedua, B. Tulis songsangan. Nampak? Dia nak songsangan. So bila songsangan, maknanya kita kena buat penafian. So bila nak buat penafian, kita kena letak perkataan bukan ataupun kita letak perkataan tidak. So kat sini dia kata jika X ialah, okey, perkataan ialah tu kita kena ubah. Jika X ialah, kita kena ubah kepada apa? Kepada bukan. Okey, so jika X bukan gandaan 3, maka X, okey, perkataan sini seterusnya dikata boleh dibahagi, kita tukar kepada tidak boleh. Okey, nampak? Bukan dengan tidak ni kita guna, tengok pada kesesuaian ayat, tidak boleh dibahagi. Okey, bahagi tepat dengan 3. Okey, tepat dengan 3. Okey, abaikanlah tulisan tu. Okey, sebab cikgu nak tulis cepat sikit So bukan dengan tidak. So kita gunakan dua perkataan ini untuk membuat penafian kepada satu ayat yang asal. Ini adalah implikasi yang asal, so kita tukar kepada ayat yang baharu dengan membuat penafian. Sebab apa? Sebab dia nak songsangan. Okey, next. Yang ketiga, C.
tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah. Tengok bila kata hujah, so kita tengok apakah dia punya, apa yang dia gunakan. So yang pertama dia kata K tambah 5 sama dengan 7. Kemudian K sama dengan 2. Premis 2 ditinggalkan kosong. Kemudian dalam premis yang ketiga, dia gunakan ayat yang pertama kan. Digunakan ayat pertama. K tambah 5. Tengok kat situ, dia ubah daripada sama dengan kepada bukan sama dengan 7. So maknanya apa? Sebab yang kuning dia dah pakai, jadi kita akan fokus kepada yang warna biru. Dekat sini dia gunakan penafian, maka kita pun akan guna konsep yang sama. Okey, kita ambil je K sama dengan 2, kita tukar kepada K bukan sama dengan 2. Sebab sini dia guna bukan. Maka dalam jawapan kita pun sama, K bukan sama dengan 2 dan kita dapatlah 1 markah. Okey, sini semua dapatlah 1 markah. So, dapat full mark. Sangat mudah. Next. Kalau kita pergi kepada soalan nombor 4 pula. Okey, soalan nombor 4. Sama juga. Okey, dia kata apa? Tulis 2 implikasi berdasarkan pernyataan berikut. Dekat sini dia guna istilah jika dan hanya jika. Bila kamu jumpa dengan ini, maknanya yang ini kita kena padam. Okey, yang warna kuning ni, cikgu warna kuning ni, kita kena padam. Kita tukar dengan perkataan jika apa maka apa. Okey, apa-apa kat tengah ni kita ambil. Yang depan kita letak kat depan, yang belakang letak dekat belakang. So, kita akan dapat jika A double dot B adalah sama dengan 5 double dot 3, maka ambil yang hijau pula. 3A sama dengan 5A. And then, dia nak 2 kan? So, 1 dah selesai. Dah dapat dah 1 markah. Yang kedua macam mana kita nak buat? Ambil yang sama. Okey. Apa yang perlu kita buat adalah kita tulis dia punya akas. Iaitu, kita ambil yang belakang ni, kita letak kat depan. Jadi kita akan dapat, jika 3A adalah sama dengan 5A, maka A double dot B adalah sama dengan 5 double dot 3. Okey, so dapatlah 1 markah lagi. Selesai, 2 implikasi. Okey, implikasi itu maknanya kita guna perkataan jika maka lah, ataupun kita guna perkataan jika dan hanya jika. Itu adalah implikasi. And then seterusnya. Yang terakhir kita nak buat apa yang dinamakan sebagai kesimpulan induktif. Ni induktif ni tadi kita dah belajar kan. Okey, so induktif ni macam mana nak buat? Mula-mula sekali kita perhatikan dalam sini apa yang sama, apa yang beza. So dalam sini apa yang sama, kita akan mula daripada sama dengan. Okey, sama dengan. Okey. Kita ambil yang tak sama cikgu warnakan dengan warna kuning. Ni. Yang tak sama cikgu warnakan dengan warna kuning. Yang kat depan tu abaikan. Yang depan sama dengan tu tak payah tengok. Kita hanya melihat kepada dia punya yang sama daripada belakang. Okey, so ambil yang sama. Sama dengan bracket. Okey, yang tak sama kita biarkan dulu. Tambah 1 dalam kurungan kuasa 2. Tambah. Okey, belakang tu ada satu benda kan? Okey. Kat sini cuba kita tulis 1 2 3 4. Satu lagi 1 4 6 1 4 6 pula. 1 4 9 16. Okey. Perasan tak? Ini adalah kuasa 2. 1 kuasa 2 dapat 1. 2 kuasa 2 dapat 4. Okey, 3 kuasa 2 dapat 9. Dan 4 kuasa 2 dapat 16. Okey, sebab itu kita dapat belakang ni 1 4 9 16. Okey, iaitu dia gunakan kuasa 2. Maknanya yang depan tu kita hanya sebab yang depan kekal 1 2 3 4, tapi yang belakang tu kita tukar ke dalam bentuk 1 2 3 4. So pattern dia dah jadi sama kan? So bila sama kita letak sini n. Belakang kita gantikan dengan n. Nampak atas ni ada kuasa 2, so kita tukar kepada kuasa 2. Jadi n kita tadi adalah sama dengan 1 2 3 4 dan seterusnya. Letak dia berdot 3. Okey, dah selesai. Okey, so itu sahaja, sangat mudah. Okey, yang ini tips dia adalah yang pertama sekali salin dulu mana yang sama. Kemudian yang tak sama gantikan dengan huruf n.
Okey, gantikan dengan huruf N. Kemudian perhatikan pattern yang satu lagi ni, kita mestilah sesuaikan dengan kita punya N kita yang di depan, iaitu kita akan dapat N kuasa 2. Okey, dah selesai. Okey, seterusnya untuk soalan di bahagian B, ini kamu boleh cuba buat. And then kalau ada masalah, kamu boleh tanya saya lah. Bila masa sahaja. Okey, sebelum kita berakhir, kita bersurai, ada apa-apa persoalan yang nak ditanya? Afikah, Aisyah, Syukri, tinggal yang ni. Yang lain dah hilang lah. Okey, ada soalan? Okey, so kalau tak ada, maknanya kita boleh berhenti kat sini. Okey, so itu sahaja untuk hari ini.